Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Saudari Siti Khalijah dari Cahaya Baru, Saudara Abdul Rahim Abdul Rahman, Pengerusi Bangkit Negeri Pahang, rakan seperjuangan saya, Saudara Ahmad, Saudara Mazlan Aliman, Presiden Persatuan Anak-anak Peneroka Kebangsaan atau ANAK. Saya rasa dah puas saudara-saudara sekalian sudah mendengar cerita saham pun tak nampak lagi, dah terhutang dengan bank. Tapi saya akan mulakan ceramah saya hari ini dengan satu jenaka, biar kita lepaskan tension dari kepala kita ni. Perkara ni berlaku di Seri Perdana Putrajaya, di rumah Perdana Menteri Malaysia. Pada satu hari, bibi dia sedang berjalan di depan bilik kelamin, terdengar suara daripada bilik Najib. Suara pertama kata, "Buka baju." Lepas tu senyap. Suara pertama kata lagi, "Buka seluar." Saat lagi senyap. Dia kata, "Buka kasut." Sekejap senyap. "Buka seluar dalam." Lepas tu senyap. Lepas tu bibi ni pun dah mula seronok. Apa pasal pula ni? "Buka bra," kata dia. Tiba-tiba senyap. Kemudian dengar suara kedua. "Saya dah telanjang dah ni. Habis dah buka semua." Suara pertama kata apa? "Lain kali jangan pakai baju saya." Suara Nurusma. Itu sebabnya Najib telah dilantik sebagai Menteri Wanita dan maaf Najib, saya akan jumpa kamu minggu depan di Seri Perdana. Saya ada appointment dengan dia. Kes-kes Felda yang sedang kami jalankan sekarang ni, ada satu kes daripada Felda Pancing Selatan, di mana 20 peneroka minyak saman Felda. Itu kami saman Felda. Kami tuntut sejumlah 2.3 juta ringgit. Kerana 210 ekar tanah yang diusahakan oleh 20 peneroka sebanyak 10 ekar seorang, apabila diberi grant mereka kurang, lebih kurang 9.5 ekar sahaja. Jadi grant bayaran yang dibuat oleh peneroka untuk tanah seluas 10 ekar, perjanjian kata akan diberi 10 ekar. Mereka tanam di atas tanah seluas 10 ekar, tapi apabila grant diberi hanya 9,5 ekar. Jadi berlaku kerugian hak milik setengah ekar, terpaksa korban tanaman di atas tanah seluas 5 ekar daripada tahun 75 hingga ke sekarang. Jumlah yang kami tuntut 2.3 juta. InsyaAllah kami akan bicarakan kes ni dalam bulan 8 tahun ni. Kes yang kedua kami saman yang sedang berjalan sekarang ini adalah kes injunksi KPF yang dibawa oleh 8 haram jadah. Nasib dia tak kata 8 haram jadah dengan lawyer dia sekali. Tidak habis Najib saya saman. Lalu dia tak sebut pula lawyer dia haram jadah dengan presiden anak pun haram jadah. Satu, apa kata orang tu, penghargaan kepada 8 jahanam daripada jengkel 15. Yang sebenarnya ada kesilapan besar berlaku di sini. Dalam kes injunksi KPF ini, kami tidak pernah pun saman Felda. Felda tidak termasuk sebagai defendant dalam kes ini. Felda Global Ventures Holdings Berhad pun tidak masuk sebagai
defendant dalam kes ini. Dalam kes ini hanya KPF defendant satu. 8 peneroka yang bawa, bukan 8 peneroka, 8 ahli KPF yang bawa kes ini hanya membawa kes untuk melarang KPF daripada memperjudikan hak mereka di dalam KPF. Mereka adalah pelabur dalam KPF. Duit di dalam KPF adalah duit mereka. Dapat lebih kurang dalam 200,000. 200,000 tak? 200,000 lagi. Terdapat lebih kurang 200,000 ahli KPF terdiri daripada peneroka-peneroka dan kaki tangan pun. Dan apa yang kami cuba buat adalah untuk selamatkan duit KPF di dalam Felda Holdings sebanyak 51% dan 10 anak syarikat Felda Holdings, daripada mana peneroka dan juga yang juga merupakan ahli KPF ini mendapat dividen sebanyak 15% setiap tahun. Mereka nak ambil duit sebanyak 3.13 bilion ini, hendak alihkan duit ini kepada Felda Global Ventures yang kita tak tahu apa akan berlaku. Mereka nak masukkan duit ke dalam satu entiti yang kita tak tahu sama akan ada berjaya ataupun akan tertutup. Mereka nak perjudikan masa depan ahli-ahli KPF. Mereka tidak peduli apa akan berlaku kepada ahli-ahli KPF. Yang mereka tahu, mereka hendak kaut keuntungan secepat mungkin daripada penyenaraian Felda Global Ventures dengan menggunakan harta benda yang telah dikumpul oleh peneroka selepas bekerja keras berpuluh-puluh tahun. Mereka nak gunakan kesempatan atas kebanyakan peneroka yang agak daif, tidak faham akan apa yang sedang berlaku. Jadi apabila mereka kata bahawa 8 orang ini sedang saman Felda, mereka silap. Mereka kata 5 daripada 8 orang ini tidak mau ambil duit runtuh kerana mereka malu, kerana telah cuba untuk melarang penyenaraian Felda Global Ventures. Itu adalah satu fitnah. Dan atas fitnah itu saya telah pun berbincang dengan rakan-rakan 5 Jahanam tadi ini. Dan kami akan mengumpulkan satu saman malu terhadap JKKK yang ke-15. Yang ke-15 insya-Allah dalam minggu depan. Pada minggu dulu saya ada keluarkan, pada hari Jumaat lalu saya ada keluarkan satu surat tuntutan ganti rugi 1 juta ringgit kepada JKK juga daripada Raja Elias IV. Apabila dia telah mengatakan kepada salah seorang daripada peneroka yang menyebelahi kami bahawa dia adalah seorang pengkhianat. Beliau kata bahawa Abdul Rahman Ramli adalah seorang pengkhianat kerana menyuruh peneroka supaya jangan tanda tangan borang-borang pinjaman sedangkan dia merayu-rayu dengan pengurus untuk menandatangan dokumen tersebut. Dia telah juga melakukan satu fitnah yang besar terhadap salah seorang daripada rakan kami dan kami akan kemukakan saman dalam minggu depan juga. Saya dah tuntut dia minta maaf dalam 48 jam mulai daripada hari Isnin ini, Isnin yang akan datang. Jadi kalau daripada hari Rabu tidak ada permintaan maaf, bukan saja permintaan maaf yang saya mohon permintaan maaf serta bayaran ganti rugi pampasan sebanyak 1 juta ringgit dibayar dalam 48 jam. Saman itu akan saya kemukakan dalam ujung minggu depan insya-Allah di Mahkamah Tinggi Seremban. Saya tidak sempat untuk keluarkan notis kepada 5 orang peneroka yang ke-15 ini kerana saya tak tahu 5 yang mana daripada 8. Jadi kalau tidak, hari Jumaat tu saya sudah hantar notis tu. Tapi insya-Allah saya akan hantar. Saya telah bincang dan sekarang saya tahu siapa 5 peneroka yang dimaksudkan. Saya akan hantar satu notis pada hari Isnin, memohon dia minta maaf dalam 48 jam, yakni baik sebelum hari Khamis minggu depan. Kalau tidak ada sebarang tuntutan, minta maaf dan juga bayar ganti rugi. Kalau tidak ada bayaran ganti rugi, saya akan saman. Dan kalau saya menang saman tu, saya akan gadaikan tanah 10 ekar dia untuk dapatkan balik duit untuk 5 orang peneroka ini. Itu janji saya. InsyaAllah saya akan tuntut 1 juta ringgit juga untuk tiap seorang peneroka yang diaibkan tanpa sebab, melemparkan fitnah
tanpa sebab. Sedangkan kita tidak pernah pun larang penyenaraian. Kami tidak pernah kata bahawa Felda Global Ventures tidak boleh senaraikan. Yang kami kata hanya kita tidak rela duit kami daripada KPF digunakan untuk senaraikan Felda Global Ventures. Kalau sedikit itu pun tak faham, manusia jenis apa mereka ni? Bodoh. Boleh kita kata dia juga haram jadah? Saman yang ketiga yang kami akan bukakan juga adalah saman kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Najib bin Tun Abdul Razak. Minggu depan kami akan kemukakan hantar satu surat kepada Najib menuntut agar dia memohon maaf kepada 8 peneroka yang digelar haram jadah di Jengkalapan. Ini adalah sejarah akan berlaku di Malaysia. Kali pertama seorang Perdana Menteri akan dihantar notis saman. Saya yakin dia tidak akan minta maaf kerana dia memang orang ego. Dan saya yakin Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib Tun Abdul Razak akan jadi Perdana Menteri pertama yang disaman malu oleh peneroka. Dan saya yakin saya akan jadi pejuang yang pertama yang menyaman seorang Perdana Menteri. Perkara ini akan kami lakukan. Kalau boleh, kalau ada lapang, kami akan bagi tahu bila kami akan berarak ramai-ramai ke Putrajaya terus ke Seri Perdana untuk hantar notis itu pada minggu depan. Hari Senin ini saya akan siapkan notis dan saya akan hantar dalam minggu depan. Sedangkan saya kata Najib di dalam ucapan dia di Jengkalapan dia kata 8 orang ini adalah haram jadah kerana telah cuba dan berusaha untuk melarang penyenaraian. Takkan seorang Perdana Menteri pun sebodoh itu. Takkanlah penasihat-penasihat dia tak nasihatkan kepada dia bahawa 8 peneroka daripada Jengka ini membawa satu tindakan untuk melarang peralihan equity milik peneroka di dalam KPF kepada Felda Global Ventures. Bila masa pula kita kata tak boleh nak senaraikan Felda Global Ventures? Kemana pergi dia? Penasihat-penasihat undang-undang dia. Kemana pergi Datuk Syafiee Abdullah yang begitu gah sekali bising dekat mahkamah macam-macam. Tapi apabila datang kepada hakikatnya, mereka lupa dan beri nasihat yang salah kepada Perdana Menteri. Dan jadi mangsanya Perdana Menteri. Dan saman seterusnya yang kami sedang buat sekarang ini adalah saman untuk dapatkan injunksi terhadap mahkamah, terhadap bank-bank yang sekarang ini sedang mengelirukan peneroka dengan memberi pinjaman atas janji durian runtuh. Kami tahu ada 7 bank yang terlibat. Setakat ini, kami telah keluarkan satu saman di Mahkamah Tinggi Kuantan terhadap CIMB dan juga terhadap M Islamic Bank Berhad. M Islamic Bank ini adalah peneroka daripada Raja Alias Negeri Sembilan, dan terhadap CIMB peneroka ini daripada gugusan Bera, Kumai, Kemayan dan beberapa felda lain di situ. Jumlah peneroka yang telah keluarkan sama 154. Daripada pagi bicara itu, bila saya pergi ke mahkamah, saya didatangi oleh 21 peneroka daripada Kumai. Mereka bawa satu senarai itu ada pada saudara saya ni. Dia bawa senarai ini, dia bagi tahu kami dah tarik diri. Ada seorang pakcik dalam umur 80 tahun saya rasa. 80 lebih. Dia kata saya mau tarik diri. Saya tanya pakcik tu, pakcik nak tarik diri daripada apa? Saya nak tahu. Saya tanya soalan tu sebab saya nak tahu sama ada dia faham ataupun tidak apa yang sedang berlaku. Pakcik nak tarik diri daripada ambil tindakan terhadap bank ataupun nak tarik diri daripada mengambil bahagian dalam pinjaman untuk membeli saham Felda Global Venture. Tak ada, pakcik tak nak saham, kata dia. Jadi bermaksudnya sekarang pakcik hendak ambil tindakan mahkamah untuk larang borang-borang tak mau, pakcik tak nak pergi ke mahkamah. Jadi macam mana caranya?
Macam mana seorang pakcik yang umur 80 tahun boleh tanda tangan satu borang dalam bahasa Inggeris sedangkan dia tak tahu sendiri apa yang sedang berlaku. Jadi kita faham daripada sini bahawa taklimat tidak cukup. Penipuan telah berlaku di dalam felda-felda oleh ejen-ejen bank yang diwakili oleh pengurus-pengurus rancangan. Mereka bawa borang, letak di depan, sign, kata dia. Untuk apa? Durian runtuh, kata dia. Mana pegawai bank, mana lawyer bank, mana pakar-pakar di dalam bidang yang boleh beri taklimat cukupnya, boleh perjelaskan terma-terma di dalam perjanjian itu supaya peneroka faham ke mana hala tuju mereka. Tidak ada. Peneroka-peneroka tidak dibenarkan bawa keluar borang-borang itu daripada pejabat pengurus felda untuk minta nasihat daripada anak-anak mereka ataupun daripada peguam-peguam peribadi. Tak ada. Bila ditanya mengapa kita perlu sign dokumen ni, tak nak durian runtuh ke pakcik, kata dia. Ada saya difahamkan separuh peneroka, mereka sign dan mereka tidak bergerak daripada tempat duduk. Bila pengurus tanya mengapa, mana duitnya, kata dia. Duit apa pula pakcik? Kata tadi durian runtuh. Itu Perdana Menteri akan umumkan, kata dia. Penipuan. Ugut. Saya kata ugut. Mengapa? Sebab di Kumai semalam 200 orang berdemonstrasi di depan pejabat pengurus Felda Kumai membantah mereka yang membantah tanda tangan borang ni. Bukankah bodoh nama dia itu? Sama ada saya nak ambil pinjaman ataupun tidak untuk beli saham itu hak saya. Kalau saya telah melakukan satu kesilapan, saya ingin perbetulkan kesilapan itu, saya pergi mahkamah untuk batalkan dokumen itu. Sedangkan apabila peneroka jumpa dengan pengurus rancangan untuk batalkan dokumen-dokumen yang mereka tanda tangani, mereka disuruh bayar RM200 duit pentadbiran. Tapi saya di sini tak minta pun RM200 daripada peneroka. Kalau saya minta pun, saya tengok kalau terlalu ramai orang, mungkin saya ambil RM50 saja. Kalau sedikit orang, mungkin saya ambil 100. Peneroka masih untung 100. Saya dapat 100 bukan untung pada saya, tapi perbelanjaan saya untuk buat tindakan. Jadi mengapa perlu kita bayar RM200 kepada bank yang sudah kaya kerana ejen dia yang dilantik, iaitu pengurus, telah menipu peneroka. Kalau sekiranya tidak ada penipuan yang berlaku di dalam konteks ini, mengapa CIMB sanggup untuk selesaikan kes ini dengan saya di luar mahkamah? Mereka tulis surat kepada saya. Mereka kata kami setuju untuk selesaikan perkara ini dengan nombor 1. Kata dia, kalau dokumen-dokumentasi telah diproses, maka dokumen itu dibatalkan serta-merta. Kalau dokumentasi belum lagi diproses, maka pemrosesan akan diberhentikan serta-merta. Peneroka tidak perlu bayar apa satu sen pun kepada bank kerana pembatalan ini. Tadi pengurus minta 200. Sekarang dia kata tak payah bayar. Dan bank tidak perlu bayar apa ganti rugi kepada peneroka dan peneroka tidak perlu bayar apa ganti rugi kepada bank. Saya rasa itu adalah satu penyelesaian yang bagus. Jadi kalau bank tahu mereka tidak buat sebarang kesilapan, mengapa mereka datang merendah diri sehingga hantar surat kepada saya? Sian dalamu. Kami bertindak bagi pihak CIMB, kata dia. Tapi di sini dia nak perangkap saya. Dia ingat saya ni orang UMNO. Sebab Mahathir kata yang cerdik semua dekat PAS. Yang bodoh dekat UMNO. Dia ingat saya bodoh. Dia kata, saya selesaikan 4 syarat ini dengan syarat kamu tarik balik saman tu. Saya kata, apa pasal saya nak tarik saman? Kalau saya orang UMNO mungkin saya tarik, tapi saya orang PAS. Jadi tak jadi saya tarik. Dia kata, baiklah. Kita akan catatkan satu penyelesaian di mahkamah sebagai satu penghakiman untuk digunakan di masa depan. Untuk peneroka-peneroka lain yang ingin teruskan, kami akan filekan lagi satu dalam 2 minggu daripada sekarang. Kalau ada sesiapa daripada jengka yang mahu filekan satu saman di mahkamah untuk menuntut agar dokumen-dokumen yang ditandatangani pada bulan dulu untuk bank supaya dapat pembiayaan membeli saham Federal Global Ventures, saya sarankan cepat-cepat buat keputusan, datang jumpa kami akan uruskan di mahkamah. Kami cadang untuk filekan awal bulan 6. Awal bulan 6. Tidak untuk semua orang. Tak boleh. Tak boleh. Kita bukan macam dia.
Dia berfikiran macam tu, untuk orang UMNO saja, orang PAS biar mampu lah kata dia. Tapi kami tak macam tu. Orang UMNO tak main pun main lah. Kita tolong. Kita tolong. Sebab saya tak mau pakcik-pakcik macam yang saya jumpa di Mahkamah umur 80 tahun, besok masuk kubur, tanggung utang dengan riba. Sebab interest akan dikenakan kepada kadar 6.5% di atas pinjaman yang diambil. Berapakah jumlah pinjaman? Saya tanya pada lawyer bank, tak tahu. Berapa faedahnya? Tak tahu. Berapa lama tempoh pembayaran balik? Tak tahu. Berapa amount yang kena bayar bulanan? Tak tahu. Sebab borang yang ditentangani borang kosong. Saya bagi tahu dekat lawyer bank, borang ini kalau diikutkan di mahkamah, borang ini melanggar akta perbankan. Mana boleh kamu suruh seseorang yang tanda tangan borang yang kosong, lebih-lebih lagi borang itu dalam bahasa Inggeris. Patutnya tadi saya datang sini, saya kena bercakap bahasa Inggeris dengan saudara. Sebab saudara semua pakar bahasa Inggeris. Saya patut mulakan ucapan saya dengan how are you today? Have you taken your dinner? Nah, tak? Lain pula dah. Tapi saya tanya dah makan ke belum, kamu kata fine. Borang itu dalam 4 muka surat yang saya baca sendiri pun saya tak faham, kamu orang pergi tanya. Lepas tu kita kata orang UMNO bodoh. Tapi persoalannya sekarang ni sebenarnya, mengapa saya nasihatkan agar borang ni tarik balik? Mengapa perlu kita tarik balik borang ni? Nombor satu, kita tahu bahawa main saham ni adalah satu perjudian. Dia memang judi. Sebab saham ni dia tak pernah kekal harga dia. Hari ni RM5 satu share, besok dia turun RM4. Lusa dia naik ke RM6, besok dia turun ke RM2. Dia akan turun naik sentiasa. Sedangkan Facebook, Mark Zuckerberg, apa nama dia? Dia senaraikan Facebook di bursa saham US 3 hari dulu. Naik satu hari, dalam hari yang sama dia menunduk. Tapi dia sebab banyak share, dia jual. Dia dapat untung dalam 100 juta US. Tapi dia tak kira lah pada orang-orang bawah dia. Rugi ke tidak, dia tak peduli. Macam Siti Khadilah dah bagi tahu tadi, apa akan berlaku di dalam bursa saham. Kalau kita ambil sebagai contoh, seorang peneroka diberi 10 lot saham di dalam Federal Global Ventures. 10 lot bermakna, kalau satu lot dijual dengan RM5, kita ambil contoh RM5 untuk senang kira. Satu lot, satu share dengan harga RM5. Satu lot bermakna RM5,000. Kalau seorang peneroka diberi 10 lot, bermakna dia terpaksa bayar tanggung harga share itu sebanyak RM50,000. Bank akan beri pinjaman, baru dia akan isi borang tadi, itu borang kosong. RM50,000 kata dia. Bayaran balik mungkin RM500 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Baik. Misalan kata, pada hari penyenaraian, share itu jatuh daripada RM5 ke RM3. Kita ambil contoh, kepada RM3. Bermakna, dalam borang itu dah kata, peneroka membenarkan bank untuk jual saham itu untuk mitigate loss, kata dia, untuk mengurangkan kerugian yang akan dialami. Jadi dengan harga RM3 itu dia jual di pasaran terbuka. Bermakna dia dapat RM30,000, terhutang RM20,000. Peneroka dah tanda tangan, satu borang mengatakan dia tanggung rugi. Jadi kerugian RM20,000 itu peneroka kena tanggung. So macam mana cara bank ini akan dapat balik duit RM20,000 daripada peneroka? Dia akan keluarkan satu saman. Bila pergi ke mahkamah, biar kamu muntah darah ataupun menangis air mata darah pun kamu tak akan menang. Sebab borang dah saya mengatakan, cak mati dah situ. Saya tanggung rugi, kata. Jadi, satu penghakiman akan diberi terhadap peneroka dalam jumlah RM20,000. Daripada mana peneroka nak dapat RM20,000 sekaligus untuk bayar kepada bank? Sedangkan apabila RM50,000 tadi diluluskan oleh bank ini, dia tak nampak duit tu. Dia tak bagi duit tu pada peneroka. Dia bagi duit itu terus pada Federal Global Ventures. Federal Global Ventures pula akan keluarkan 10 lot share dan akan beri kepada bank. Bank akan pegang sebagai cakaran.
Peneroka tak nampak saham, peneroka tak nampak duit. Dia akan tukar tangan antara dia mereka berdua. Jadi apabila berlaku penjualan cara terdesak dan terdapat defisit sebanyak RM20,000, bank akan dapatkan satu penghakiman terhadap peneroka dan peneroka terpaksa bayar balik RM20,000 dalam tempoh 7 hari. Selalunya dia akan tuntut 7 hari. Kalau tak bayar, apa boleh berlaku? Dia kata ini bukan kes bunuh, tembak mati saya tak boleh bayar. Betul. Tembak mati tak boleh bayar juga, tak apa. Tapi dia ada cara lain. Cara pertama dipanggil saman penghutang penghakiman. Dia akan keluarkan satu saman penghutang penghakiman dan akan serahkan ke atas peneroka, meminta peneroka pada sekian-sekian hari datang ke mahkamah agar kamu diperiksa atas kebolehan kamu untuk membayar. Katakan peneroka kata ini hutang, ini bukannya kes bunuh, ini bukan kes dadah sampai gantung, tak pergi. Tak pergi tak apa. Warang tangkap akan keluar, peneroka akan ditangkap dan akan dimasukkan di dalam lokap sampai ke perbicaraan lagi satu. Polis akan bawa peneroka ke mahkamah pada tarikh yang ditetapkan dan mahkamah akan tanya berapa kamu boleh bayar. Kamu kata 100 sebulan. Mungkin mahkamah akan setuju 100, nasib kamu baiklah. Itu cara pertama. Cara kedua. Cara kedua dengan writ sita dan penjualan. Mereka boleh datang bawa penghakiman dengan bilik mahkamah, masuk ke dalam rumah kamu orang, tahan semua benda-benda yang boleh alih di dalam rumah itu, termasuk kereta, fridge, TV, apa saja yang ada rumah itu, dan lelong lepas 14 hari. Mengaibkan di depan rakan-rakan dan jiran-jiran. Nombor 3, apa yang dia boleh buat? Dia boleh mufliskan saudara. Bankrupt. Nak pergi haji pun tak lepas, nak pergi umrah pun tak boleh. Pasport kena rampas. Bila pasport kena rampas, kamu dimufliskan oleh pihak bank, maka pegawai-pegawai insolvensi daripada Jabatan Insolvensi boleh rampas semua harta benda peneroka yang telah dimufliskan, dijual untuk dapatkan balik duit-duit yang terhutang dengan bank. Nombor 3. Nombor 4. Perintah larangan. Perintah larangan boleh diperolehi daripada mahkamah dan didaftarkan di pejabat tanah di mana segala urusan di atas tanah akan tersekat. Hendak jual tak boleh, hendak gadai tak boleh, hendak pajak tak boleh, hendak tukar nama tak boleh. Dia tersekat. Dalam masa dia tersekat dalam masa 6 bulan itu, mereka akan mohon kepada mahkamah untuk lelong tanah. Jadi betul ke bila Najib kata seinci tanah pun tidak akan terlibat? Betul ke bila Ahmad Mazlan kata sebutir pasir pun kami tak usir? Mereka bohong. Mereka bohong. Mereka bohong kepada peneroka mengatakan tanah peneroka tidak akan terjejas. Sedangkan tanah peneroka ada kemungkinan akan dilelong kepada orang ramai. Ahmad Mazlan kata kepada dalam parlimen bahawa kami ada mekanisme untuk memastikan bahawa orang asing tidak memperolehi walau seinci pun tanah di dalam peneroka, dalam Felda. Saya nak tanya Ahmad Mazlan lagi sekali. Petang tadi saya tanya, saya minta sesangat-sangat dibaca dan dia tengok video ini, dan saya juga kalau ada pemberita masukkan dalam news, saya cabar dia untuk beritahu apakah mekanisme yang akan digunakan supaya tanah-tanah milik peneroka-peneroka Melayu tidak lepas ke dalam tangan orang asing. Sebab saya tak nampak jalan. Kalau dia ada nampak jalan, saya hendak dinasihatkan caranya. Sebab setahu saya, apabila saham diapungkan di dalam pasaran terbuka, sesiapa saja boleh beli. Dan sesiapa saja yang dapat perolehi 30% saham daripada saham yang dikeluarkan, yang diapungkan, maka dialah tokey syarikat itu. Dia boleh pecat Ahmad Mazlan, dia boleh jadi CEO. Dia boleh pecat siapa saja, Aisyah Samad, dan dia boleh ambil alih tempat pengerusi. Dia boleh buat apa saja. Dia hanya perlu 30%. Dan Najib telah pergi ke UK dan telah jual maruah peneroka apabila dia telah beri 20% kepada satu syarikat daripada Germany yang diterajui oleh orang-orang Yahudi yang dinamakan Louis Dreyfus. Dia telah pun tanda tangan satu memorandum perfahaman dengan dia, dan syarikat ini akan peroleh 20% saham dalam Felda Global Ventures. Belum apa-apa lagi. Felda Global Ventures belum lagi disenaraikan. Saham-saham Felda Global Ventures belum lagi diapungkan, tapi maruah kamu orang telah pun digadaikan oleh Isa Samad dan juga oleh Perdana Menteri Malaysia. Undi Barisan Nasional. Alhamdulillah besok Malaysia akan muflis.
Kita tinggal lagi 2% saja untuk jadi muflis. Kita akan jadi Greece. Dan mereka sekarang ni mengaut keuntungan yang banyak mana yang boleh supaya mereka dapat hidup senang-lenang dengan peneroka, dan saya termasuk semua kita menderita. Mereka tidak peduli. Jadi saya cadangkan dan saya syorkan, kalau ada rakan-rakan kita di sini yang telah pun menantangi borang itu, cepat-cepat datang jumpa kami. Kami akan mohon ke mahkamah untuk batalkan. Kalau ada kawan-kawan yang dekat rumah, jiran tetangga yang telah tanda tangan borang itu tapi tidak hadir sekarang, sampaikan kepada mereka apa yang kami beritahu kepada saudara-saudara semua, supaya mereka dapat selamat. Sebab ini adalah satu penipuan yang paling besar pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Mamak Mahathir pun tak pernah buat macam ni. Tapi sekarang ternampak anak pengasas kepada Felda ingin lingkupkan Felda dengan penipuan dan tipu hela yang itu dahsyat sekali. Mereka boleh janji macam-macam. Mereka kata mereka tidak akan usik walau seinci tanah, tapi tanah boleh tergadai. Mereka kata tidak akan usik walau sebutir pasir daripada tanah, kata Ahmad Mazlan, sedangkan bank boleh rampas tanah. Mereka kata tidak ada mana-mana kuasa asing yang boleh ambil dan sentuh tanah ini, sedangkan 20% daripada saham dalam Felda Global Ventures yang akan miliki 360,000 hektar tanah peneroka telah digadaikan, telah dipajakkan kepada bank, kepada Felda Global Ventures, telah pun diberi kepada Louis Dreyfus daripada New York, daripada England, maaf. Asal usul company daripada Germany. Datang tangan dah pun. So tidak lama lagi kamu masuk ke dalam tanah Felda untuk cop buah, tiba-tiba di belakang kamu ada seorang Yahudi. Yes sir, how are you today? Memang orang-orang Felda pandai cakap orang putih. How are you today? Nak jawab macam mana? Fine, thank you. Yeah. You can go to hell, cakap kat dia. Pergi, mampuslah kamu, ini tanah saya. Tapi tak ada. Tanah tu bukan milik tuan anda. Tanah itu telah dipajakkan pada Felda Global Ventures, dan 20% bermakna 1/5 daripada tanah itu adalah milik Yahudi. Mereka kata Anwar Ibrahim jadi ejen pada Yahudi. Mereka sendiri pergi tanda tangan agreement dengan Yahudi. Mengharap ke orang Melayu untuk mempertahankan hak orang Melayu. Orang Melayu sekarang menggadaikan hak orang Melayu. Tepuk tanganlah. Tepuk tangan. Undilah Barisan Nasional. Kamu kata parti-parti lain semua tak berguna. Tapi siapa yang jual maruah? Mana pergi Perkasa? Mana pergi Pekidah? Mana pergi Hasan Ali? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni malam minggu, balik tidur, fikirkan benda ni. Besok datang balik, jumpa kami. Kami akan usaha untuk selamatkan tanah Felda. Satu-satunya tanah Felda ini, 97% adalah milik orang Melayu. Kalau hilang tanah Melayu, hilang maruah Melayu. Tak ada siapa yang nak bagi lagi selain daripada apa yang ada pada saudara sekarang ini. Memang dah jadi tabiat orang dengki. Itu dah memang lumrah manusia. Dan mereka tidak akan biarkan peneroka selesa di atas tanah mereka sendiri. Mereka akan ambil setiap inci tanah itu dan gadaikan kepada bangsa asing. Setakat ini saja ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.